Baik, pada 9 Februari baru-baru ini, Mahkamah Persekutuan telah memberikan keputusan berhubung dengan satu petisyen yang difailkan oleh individu bernama Nik Ilin yang mencabar 20 kesalahan jenayah syariah di Kelantan. Di mana petisyen ini ia difailkan sebenarnya rentetan daripada satu lagi keputusan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Iki Putra Mubarak pada tahun 2021 yang mencabar kesalahan jenayah syariah liwat di Selangor. Jadi dalam kes 2021 itu, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa kesalahan jenayah liwat itu merupakan bertentangan dan terbatal kerana ia didapati bercanggah dengan apakah yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Jadi premis dalam kedua-dua kes sama ada Iki Putra ataupun Nik Ilin ini sebenarnya bersandarkan kepada siapakah yang sebenarnya mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang berkaitan dengan jenayah syariah, khususnya 20 kesalahan jenayah yang dicabar itu, sama ada parlimen ataupun negeri ataupun Dewan Undangan Negeri itu sendiri, dalam kes ini Kelantan. Jadi berdasarkan kepada jadual ke-9, terdapat 3 senarai, iaitu senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama, dan di dalam senarai persekutuan telah pun meletakkan list apakah kesalahan-kesalahan jenayah yang dibenarkan ataupun diberikan kuasa kepada persekutuan untuk mengubalnya. Bahkan kalau dalam senarai kedua, iaitu senarai negeri, ia telah menggariskan bahawa Dewan Undangan Negeri boleh mengubal undang-undang berkaitan dengan Islamic law ataupun undang-undang Islam, namun tertakluk kepada satu klausa pengecualian ataupun dalam bahasa undang-undangnya digelarkan preclusion clause, bahawa undang-undang itu kalaupun digubal oleh pihak negeri, ia tidak boleh bercanggah dengan senarai persekutuan di dalam senarai 1 jadual ke-9 tadi. Jadi dalam senarai kedua itu, apakah yang dimasukkan dengan undang-undang Islam? Undang-undang Islam yang dimasukkan dalam senarai kedua itu ialah apa-apa saja undang-undang yang berkaitan dengan precept of Islam. Jadi dalam kes Sulaiman Takrib, Mahkamah Persekutuan sebelum ini pernah memutuskan dan menafsirkan apakah yang dimasukkan dengan precept of Islam itu. Jadi Mahkamah mengatakan bahawa precept of Islam itu adalah ajaran dalam agama Islam, apa-apa saja ajaran Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tetapi ia tidak bermaksud ia merupakan satu blanket check apa-apa sahaja undang-undang syariah itu boleh digubal, kerana ada satu preclusion clause dalam Perlembagaan Persekutuan, khususnya senarai 2 jadual negeri itu, bahawa ia tidak boleh membuat undang-undang yang mana undang-undang itu sebenarnya telah berada dalam senarai persekutuan. Jadi atas premis itu sebenarnya Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan bahawa daripada 20 senarai yang dicabar oleh Nik Ilin, 16 diperlakukan sebagai terbatal kerana bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Kenapa 16? Kerana daripada 20 kesalahan itu, Nik Ilin telah menarik balik 2 kesalahan, iaitu Seksyen 5 dan Seksyen 371A. Seksyen 5 ini berkaitan dengan kesalahan mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul, dan juga Seksyen 371A inilah kesalahan berkaitan dengan umat Islam yang berjudi. Jadi memandangkan 2 seksyen ini Nik Ilin tarik balik, maka Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa maka ia kekal tidak bercanggah dengan perlembagaan. Manakala ada 2 lagi kesalahan, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa ia adalah tidak bertentangan dengan perlembagaan, iaitu Seksyen 13 dan Seksyen 30 Elemen Jenayah Syariah Kelantan 1 itu, iaitu berkaitan dengan kesalahan dan menjaga ataupun mengawal pengembangan doktrin kepada orang Islam. Kerana Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa memandangkan dalam perkara 11 telah dalam Perlembagaan Persekutuan menyebut dengan jelas bahawa orang bukan Islam boleh mengamalkan agama mereka dengan aman dan harmoni dan bebas, namun tertakluk kepada perkara 11.4 yang tidak membenarkan orang bukan Islam berdakwah kepada orang-orang Islam berkaitan dengan agama mereka. Jadi daripada 20 kesalahan, 4 Mahkamah memutuskan bahawa ia adalah konstitusional ataupun berperlembagaan, manakala 16 kesalahan lagi adalah tidak berperlembagaan. Jadi daripada kes Iki Putra dan juga kes Nik Ilin, daripada tahun 2021 apabila kes Nik Ilin itu daripada kes Iki Putra itu diputuskan, tidak ada apa-apa tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan daripada tahun 2021 itu.
Sehinggalah apabila kes Nik Ilin ini dibangkitkan ataupun difalkan, maka pihak Kerajaan Perpaduan dan juga atas titah Duli Tuanku Sultan Selangor telah memutuskan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa bagi mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri dalam menggubal undang-undang syariah. Jadi, atas titah tuanku dan juga atas komitmen yang ditunjukkan oleh Kerajaan Perpaduan, jawatan kuasa ini telah ditubuhkan dan telah dilantik, dan jawatan kuasa ini akan menilai tentang kompetensi Dewan-Dewan Undangan Negeri dalam menggubal undang-undang jenayah syariah ini. Maka hasil daripada jawatan kuasa ini, mesyuaratnya jawatan kuasa ini, Datuk Naim sebagai Menteri Agama ketika ini telah memberikan satu statement yang jelas dan juga komitmen Kerajaan Perpaduan, iaitu bahawa apa sahaja recommendation daripada jawatan kuasa ini selepas membuat kajian tersebut, walaupun jawatan kuasa itu membuat recommendation, walaupun recommendation itu ialah untuk sehingga perlu menggubal Perlembagaan Persekutuan, maka Datuk Naim kata itulah yang akan dibawa oleh Kerajaan Perpaduan. Jadi sebenarnya atas inisiatif ini, dalam keadaan inisiatif itu ditubuhkan sebelum kes Nik Ilin ini diputuskan. Jadi ia menunjukkan adalah satu usaha yang amat cekap dan cepat oleh pihak Kerajaan Perpaduan dan juga atas kebijaksanaan Tuanku Sultan Selangor. Maka saya optimis kekangan-kekangan yang mungkin ada dalam Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan hak untuk negeri menggubal sesuatu undang jenayah syariah itu boleh diselesaikan dan ia boleh dipinda kerana ia memerlukan kepada 2/3 undian dalam Parlimen. Maka dalam keadaan Kerajaan Perpaduan sekarang ini mempunyai 2/3 kekuatan, saya percaya sekiranya perlu sehingga untuk menggubal perlembagaan sekalipun, ia boleh dilakukan.